Halo, Assalamualaikum. Salam, Mame. Sehat? Ya, Alhamdulillah. Okay. Um, Hazul, Ah, sedikit aku kena intro dulu lah. Terima kasih sebab join Sembang Santai atau siri ketiga ni. oh, Okay. sama-sama. Terima kasih kan. Okay, sihat semua? Sihat? Ya, Alhamdulillah. Okay. Sedikit pengenalan tentang Hazul. Hazul Bakar merupakan seorang artis yang berusia 31 tahun. 31 betul kan? Betul. Yang berasal daripada Johor. Beliau mendapat pendidikan di Aswara di dalam bidang seni halus, dan kini dia merupakan seorang pelukis penuh masa dan menetap di Lembah Jaya Utara, Ampang. Okay. So, mungkin kau boleh first kali mungkin kau boleh cerita sikit lah tentang apa yang aktiviti harian yang kau buat sekarang ni sepanjang tempoh RMO ni macam mana apa semua, dan dekat studio hang tu macam mana. Okey, kalau kau nak buat view studio pun boleh, tak ada masalah lah. Okay, kalau boleh lah. Yang tempo PKP banyak banyak ni lah, banyak aktiviti macam individu lah, macam cari idea, manage manage balik lah apa yang kurang kan kat rumah, dekat studio. Mas mulakan balik kajian yang mana tak sempat buat balik, dan sekarang banyak banyak buat overall, banyak buat study dan work baru lah sekarang untuk progress. uh, Macam studio hang ni, hang seorang ke ada member lain ke macam mana? Kalau ikutkan ada seorang lagi nama dia Abe, tapi dia sekarang dekat Terengganu, so tinggal seorang lah. So far okay seorang-seorang. Boleh pening ke untuk seorang-seorang? Tapi ada kucing teman, okey. Ada kerja dia lah. Itu tak apalah. Pisang sikit lah, kena kena pergi masak sendiri. Tapi okey lah, so far kalau benda tu tak ada masalah, kalau benda yang sesuai, okey lah ya. So macam sekarang kira kau buat dekat studio memang kan produce work je lah, produce sketches work. Mostly buat masa ni tumpu dekat work lah. Mungkin akan datang, mungkin akan nak buat kelas, tapi tengah rancang macam mana silibus dia, macam mana formula nak bagi orang cepat dapat, macam tu lah. Menarik. So so disebabkan sekarang tengah PKP kan, aku rasa kau pun tahu banyak galeri yang postpone diorang punya show ataupun diorang move to virtual exhibition apa semua. Adakah kau pun terlibat sekali ke, kau terjejas juga ke dengan exhibition ke? Mungkin kau ada perancangan untuk exhibition dalam masa terdekat ni ke yang terpaksa dibatalkan ke apa ke? Buat masa ni akan datang, ada pameran yang nak buat, tapi mungkin dia akan tunda sampai habis lah, sebab pameran tu pun nama mungkin lockdown lah pameran tu. Okay. Menarik. Ada Pameran tu yang juga join, buat masa ni tak dapat tahu lagi dia punya detail lah. Galeri mana yang buat tu? Ke sendiri? City Art Gallery dekat Bangsa ke? Betul. Masa. Okay, menarik. Nanti apa-apa just update je lah, boleh lepas habis ni boleh pergi tak? Boleh tengok tu semua. Okay, so ada beberapa soalan lah yang aku dah catat apa semua yang untuk aku tanyakan. So tapi yang ni kita just relax santai-santai macam ni je lah. Aku nak tanya dekat hang macam bila kita kena PKP ni kan, mostly semua kedai tutup. Kebanyakan kedai lah, especially macam kedai art apa semua. Aku sendiri pun macam
nak buat work pun tak ada barang. Macam kau mana ada supply cukup ke tiba-tiba macam after lockdown ni tiba-tiba macam tak ada pula canvas ke apa ke. Uh, Macam sekarang ni untuk material tak ada masalah, sebab sebelum ni aku pun pernah kena bawa Sushi lah, Sushi Sulaiman. Dia tinggalkan aku kat satu studio 12 lah. Dan dia tinggalkan aku dengan duit 500 sampai 6 bulan. So aku kena survive. Macam mana aku nak makan dengan material tu. So aku banyak spend tu kutip barang lah, kutip sampah. Sampai sekarang aku still disiplin macam apa ni, ambil lah barang-barang yang sedia ada. Contoh aku pakai yang baru ni, baru punya work, aku banyak kasut material. Okay. Menarik. So benda-benda yang aku dah tak, maksudnya aku gunakan barang yang apa yang ada depan aku guna je. Ya, sebab aku tengok pun banyak juga artis yang macam contoh Khairuddin Zainuddin, aku tengok dia lukis atas t-shirt untuk dia punya show dekat G13. Lepas aku tengok Nick Shazmi pun sama, dia lukis atas macam tonggas untuk G13. So aku nampak benda tu satu yang menarik lah, bila mana artis dalam keadaan kita macam ni, PKP ni, artis jadi very adapt. Yalah, boleh adapt dengan dalam suasana macam ni lah. Apa dia ada jadi. So kira maksudnya aktiviti kesenian kau memang tak terganggu lah langsung lah. Kau main buat je apa yang kau nampak, apa yang kau boleh buat, material yang sesuai dengan work kau terus buat. Kau tak ada kata stop sekejap, tak ada lah kan. Masa ni memang aku tak ada stop lagi lah. Tapi untuk tempoh PKP ni, minggu pertama maintain lah. Kedua, motivation aku pun start jatuh juga sebab wow. Itu apa? Motivation tu sebab ya kadang-kadang kita perlukan orang kan untuk bagi nak berbual, kita nak ni bercakap kan, macam share lah. Dan macam untuk minggu kedua tu aku agak struggle sikit lah, macam nak kena buat, tapi fikir asal lah nak kena buat. Orang nak buat ni kan macam tak ada apa-apa kan. So aku start balik sampai minggu ketiga, dia start okay sikit lah, sebab aku refresh otak balik, fikir betul-betul. So okay lah sekarang. Macam kau punya tu housemate kira artis juga lah kan? Abel? Dia artis juga, tapi dia banyak ke arah set dan prop lah. Dia banyak buat untuk teater. Okay. Menarik juga lah. Menarik dia. Yelah, biasa kalau aku tengok pun banyak macam yang member aku pun, member kelas aku dulu pun, dia orang banyak bila buat studio tu sebab pertama dia nak ada kawan. Bila ada kawan dia baru kau motivate nak buat. Kalau kau seorang-seorang memang kau agak tepu lah. Macam aku tak buat. Bila seorang-seorang dia tepu gila kan. Okay. Kadang-kadang kau dah tepu sangat, boleh kadang relax sangat, relax lama sangat macam terbaring lama kan. So kita kena fikir balik lah, kita misi pertama kita nak buat kan. So buka Instagram, buka apa, tengok orang dah banyak dah banyak keluarkan produk. So dia bagi bagus juga lah di Instagram dengan Facebook ni kan. Macam so macam tak boleh jadi, kena buat juga. Yelah, sebab macam kita tengok macam ada a few kolektif dia orang buat, macam contoh kat Scash Nation dia orang ada buat cabaran PKP. So setiap hari ada satu challenge, satu tema yang dia orang kena buat. So pada aku tu pun tu satu benda yang menarik juga lah, bila dia boleh macam motivate
orang boleh motivate orang kan untuk terus kekal kreatif. Okay, kepada audience yang tengah tengok live ni, kalau ada apa-apa soalan boleh just ajukan, nanti aku akan balas lah, aku akan tanyakan kepada Hazul. Okay. Ayat. Ada apa-apa soalan ke? Wish, semua ni Abang Hazul idola Hari tu aku tengok yang video kau yang combo, sepertinya kau combo kan? Tahniah. Combo diploma termasuk degree lah sekali. Tu lah tak dapat lah kita apa. Tapi aku ucapkan lah tahniah untuk kau. Terima kasih. Okay, ada soalan daripada Pak Ya. So apa next project kau? Next project sekarang ni tengah build up untuk satu work body work dia dah tengah jalan, tapi sekarang ni more to study sekolah seni murni Pasir Berdengung tajuk dia. Oh, okay. Menarik. Yang itu dia body of work ke just satu work? Body of work lah? Dia kira macam satu series lah yang kita akan aku akan jalan sampai tak tahu lah dia punya ending tu tak tahu, sebab aku jalan selalu jalan work banyak series juga aku buat, tak tumpu kat satu lah. Tapi untuk sekolah seni murni ni aku lebih tekan sikit lah, sebab benda ni aku nak share kat orang macam mana buat macam mana nak tarik orang yang bukan art lah untuk belajar. Dia orang happy lah dalam satu masa lah. Macam tu lah. Okay, aku tertarik dengan tajuk tu, sekolah seni murni. Kenapa sekolah seni murni Dia ada apa-apa kaitan ke, sentimental value ke? Sebab sekolah seni murni ni macam aku nak balik semula dekat asas lah. Maksudnya mostly banyak yang artis dia orang keluar daripada universiti. Tapi bila dia keluar kebanyakannya buat dia orang banyak buat lebih kepada benda tu dah dalam sangat macam kita tak ambil core dia. So untuk sekolah seni murni ni kita ajar balik macam mana kita nak buat balik, macam mana nak mulakan satu drawing, nak mulakan satu painting, nak mulakan satu sculpture, dan balik kat asas lah. Dan dalam satu masa kita boleh ajar orang yang bukan art untuk belajar daripada situ juga lah. Menarik. Asal untuk detail dia aku pun tak dapat lagi banyak, sebab sekarang ni under study lah. Dijangkakan bila projek tu akan berlangsung? Kemungkinan tahun ni akan keluar juga ada punya work, tapi mungkin akan keluar 1 atau 2 lah kemungkinan tahun ni. Okay, ni ada soalan daripada sekejap, siapa ke tadi nombor soalannya? Okay, daripada Hidayata Aris. Dia tanya, untuk orang yang tak ada basic art, nak belajar art, first thing apa yang kena buat dulu? Untuk orang yang tak tahu pasal art, nak belajar art, nombor 1 dia kena cek cikgu. Cikgu, sebab kalau tak ada cikgu, dia lost lah. Kalau tengok YouTube, mungkin membantu lah, tapi kurang sampai sikit. Dia tetap kena ada physical cikgu kan? Physical cikgu, sebab takut nanti dia punya pembelajaran tu boleh jejak tahun lah. Kalau kita jumpa cikgu, mungkin 3 bulan, sebulan pun dah pandai lah. So macam kau sendiri, macam mana kau start dulu nak ambil art? Ke memang daripada kecil memang minat nak ambil art, dah tahu dah set art nak ambil art, ke dia secara tak sengaja ke macam mana?
Aku rasa dia secara tak sengaja juga sebab aku mula dengan komik ah, dan bapa aku pun dia support juga. Dia Hmm. yang kertas A4 dengan pen yellow. So aku lukis komik, hantar dekat sekolah, hantar dekat mana-mana. Hmm. Benda tu still progress lah sampai aku form stop kejap. Aku tukar bidang, aku main muzik. Lepas tu sampai je form 5, aku pun dah start macam buat balik dan masuk Aswara terus lah. So, kira kau masuk Aswara memang kau ambil fine art terus lah kan? Mula-mula aku interview muzik. Lepas Oh, tu muzik. aku tak dapat lah. So kali pertama tu aku kena tendang lah aku punya interview. So aku mohon lagi kali kedua, aku ambil fine art. Sekali tetap dapat lah. Okay lah. Terus ngam lah sampai sekarang. Ah, pun tak sangka lah. Aku mula-mula pun tak expect aku akan suka lah. Tapi lepas aku dah buat, aku rasa jatuh cinta lah. Aku terus ya. Okay lah macam tu. Macam uh, dekat Aswara, dia punya pembelajaran untuk diploma fine art tu macam mana? Dia dia ada contoh macam kita orang dulu waktu dekat UiTM kita orang belajar semua. Kita orang belajar waktu semester 1 kita orang basic, semester 2 kita baru masuk macam fine art. And then kita belajar ada sculpture, print, painting, drawing. Macam Aswara macam tu juga ke macam mana? Dia punya Dia, syllabus. dia still sama. Daripada segi ada majoring, ada minor, dia sama juga dengan UiTM syllabus dia. Yang untuk yang degree ni ada sikit lain lah sebab aku ambil nama course dia rekaan komunikasi visual. So dia ada major dia seni halus, grafik dengan dengan scenografi. So aku ambil fine art lah. Tapi aku kena belajar subjek grafik dengan scenografi juga ah. Scenografi tu macam mana? Sinematografi ke? Scenografi Filem dia tu? untuk tas, untuk Oh, tas. dah. Okay. Oh, menarik. Ya, sebab silibus degree dekat UiTM pun kira berbeza lah dengan silibus degree orang. Kita dekat degree kita ada macam waktu zaman aku ada major minor. Tapi sebab aku dulu dekat Seri Iskandar, so minor kita orang grafik je. So kadang-kadang ada masa tu kelas ambil grafik. Sebab semua Power. Ha? Iskandar power. Dia orang lah bawa, aku tak bawa lah. Tapi cikgu-cikgu sana semua memang gila-gila lah. Okay, ada satu tadi soalan. Pembahagian masa bekerja ketika PKP. Pembahagian masa bekerja. Ni aku lost. Pembahagian masa bekerja aku banyak buat kerja time malam lah selalunya. Kadang aku tertidur pun jejak pukul 5, pukul 6 juga ah. Dan ada time aku kalau start pukul 12 tu aku dah start pergi pasar untuk beli ikan apa semua, dan pukul 3 baru aku start balik ah. Pukul 3 sampai pagi lah, tapi ada juga rehat-rehat sikit, melepet jam. Biasa. sebab kalau kau terlalu menghadap, aku tak tahu lah macam kau macam ni, tapi kalau macam aku kalau menghadap terlalu lama sangat boleh jadi tepu juga lah, menghadap work saja kan. Okay, ada lagi satu soalan daripada SM Raja. Bagaimana kau terus konsisten untuk berkarya? Konsisten, nombor satu aku ikut daripada pesan mak aku lah. Dia kata nombor satu jangan buat kerja separuh-separuh.
banyak kali juga aku cakap dengan dia aku nak berhenti. Dia banyak kali lah cakap jangan buat kerja separuh lah sebab dah kita dah meningkat umur kan. Jadi kita kena suka lah kat bidang kita. Kan duit tu datang kemudian lah kalau kita suka kan. So sampai sekarang aku konsisten lah. Sorry. So kira macam untuk kau kekal konsisten, kau adakah kau buat, ya memang maksudnya kau buat work tiap-tiap hari apa semua ke, Oh, lepas tu mungkin adakah kau lepak dengan rakan-rakan artis lain ke, macam itu mungkin lepak dengan lah rakan artis, senior artis ke apa ke macam mana? uh, untuk konsisten tu aku nombor satu kita kena yang nombor satu komuniti lah sebab kalau tak ada komuniti dah tak ada guna pun benda ni. So macam nombor satu kita kena jaga komuniti lah macam untuk kita berbual, dapatkan idea, jumpa sini artis, belajar dengan dia, sampai apa ni, kalau boleh pun kalau kita kerja pun kerja yang berkaitan lah, maksudnya buat fotografi ke, buat melukis ke, lukis portrait ke, ada. So benda tu dia still ada lah dengan kita, dia tak lari, dia tak ada, motivation kita tak jatuh lah. Okay, kau tadi kau cakap yang lepak dengan apa macam community, lepas tu lepak dengan siniatis. So biasanya dengan siniatis mana yang kau selalu lepak ke, bersembang ke, yang kira memang kau rapat, kalau mungkin kalau kau sentiasa tanya dia soalan ke apa ke, minta pendapat ke, ada any particular siniatis? Kalau seniatis, kalau pendapat selalu selalu tanya dekat boy, dekat kadang kalau kat Suzli, dekat Bakir, kadang Cik Stephen, yang untuk diorang bagi pendapat lah, Sushi Sulaiman. Terus diorang banyak macam, kenapa kalau kita cakap nak quit, dia selalu cakap macam ni lah, macam siapa nak berhenti? So kena marah lah. Jadi macam jadi lah, jadi nak berhenti. Tak jadi berhenti sebab kena marah. Tapi dah bagi aku tak give up sebenarnya dah, tapi cuma kadang-kadang ada time kita nak dapat peluang tu susah, jadi macam agak struggle. Aku tak pernah give up pun, kalau aku berhenti pun aku still melukis, tapi cuma peluang lah. Tapi sekarang alhamdulillah makin bagus, makin positif. Aku pun rasa macam banyak ada terima work baru aku keluar. So alhamdulillah. Yalah. Oh, anak kucing tu nak join sekali ke? Anak kucing tu nak join sekali ke? Dia nak join. sorry man. Dah apa tu? Studio, tadi kau cakap studio kau dekat Lembah Jaya Utara dekat area Taman Muhibah Dia dekat area Jalan Khalid Al-Walid. Dia dekat area kampung ke dekat Bukit Belacan. Oh, okey baik. Dekat je lah kita sebenarnya. 15 minit, 20 minit je. Macam kalau dekat area situ ada beberapa, kau tahu tak ada beberapa studio dekat situ? Studio artis yang berdekatan. Studio artis yang berdekatan. Aku setakat ni aku baru je dalam, aku stay kira studio ni baru je dalam 4 bulan 5 bulan lah macam tu. So macam aku tak ada jumpa lagi lah mana-mana artis kat sini, tapi aku ada nampak ada satu rumah banyak painting. Aku tak tahu, aku rasa tu artis lah. Kat belah mana rumah? Bagi salam lagi. Sebab
sebab aku pun dekat area sini juga, aku dekat area Ampang Point. Oh, Abang Point. Ada Ah, masa awal ni. boleh boleh boleh. Nanti lepas ni kita boleh lah jumpa sebab aku pun baru tahu juga sebab kalau dekat area-area Ampang Waterfront apa tu semua yang aku tahu ada studio studio Azam Aris. Azam Azam Rais. Aris. Studio apa? Studio Tikus apa nama dia. Aku lupa dah nama dia. Nama studio dia orang. Mungkin nanti boleh lah kita lepak-lepak kan. Kita dah dekat juga ni. Okay, Tu ada lah. soalan. Itulah. Boleh bentuk komuniti lah. Komuniti Ampang lah. Okay, ni ada satu soalan daripada Hidayat Aris. Apa perbezaan industri art Malaysia dengan Barat? Oh, industri art Malaysia dengan Barat. Rasanya beza dia tak ada. Cuma kita agak sedikit macam industri kita try catch up lah untuk macam kan, daripada segi diorang punya kualiti yang bersama kan. Tapi bagi aku kita punya bagus lah. Cuma cuma kita tak banyak highlight sebab kita Asia. Tu dia. Okay. Ni apa ni? Sedia minat awak lah. Wah, banyak peminat ni. Hai semua. Okay, kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanya boleh terus tanya je. Nanti kita akan jawab lah. Nanti Azul akan jawab. Okay, macam mak rindu kau dek. Aku Macam yang kau punya dekat belakang dinding, yang dekat dinding kau tu uh, work terbaru ke, work research ke apa tu? Tu kira study ke apa? ni study lah, banyak work study. Yang ni untuk aku punya rujukan untuk buat something dia kena untuk bagi kualiti sikit lah. Oh. Okay, nak tanya macam kau memang full time artist ke kau ada macam pekerjaan lain? Setakat ni otomatis lah. Kalau aku kerja kat pasar seni pun still lagi sebagai seorang pelukis. Oh ya, kau ada studio dekat pasar seni kan? So macam dekat pasar seni dia masih lagi macam dulu ke dia dah berubah sikit? Sebab aku dah lama sebenarnya dah lama juga tak pergi pasar seni. Last time aku pergi dulu kan banyak macam studio kecil-kecil yang artis kan. So masih lagi macam tu ke dia dah ada lepas tu ke apa? Dia masih lagi sama lah. Cuma orang dah bertukar dan ada beberapa kedai pun dah tutup sebab mungkin sewa naik. Lepas tu banyak artis tak survive lah kat situ. So macam kau menyewa seorang ke dengan member ke? Oh, kat sana aku macam kerja je yang Kerja aku tu aku punya bos lah yang settle kan. Dan so ada kerja, ada job, aku dapat duit lah, macam income lah. Okay. Oh, aku ingatkan macam kau apa nama? Pensyarah ke dekat Suara ke? Sebab kita macam siapa? Aizat kan? Macam Aizat pun jadi lecturer dekat Suara. So aku ingatkan kau macam tu lah. Wah, insyaAllah. Sebab aku ada beberapa kawan juga daripada Suara yang untuk mostly memang diorang akan jadi kebanyakannya akan balik Suara dan mengajar dekat sana. Yang kebanyakan kalau diorang dapat peluang, diorang akan pergi lah kat situ untuk mengajar. Setakat ni aku belum ada target untuk mengajar sebab experience pun tak cukup. Aku pun tak ada kepandaian untuk bercakap lagi. So aku kena practice banyak sikit lah. Boleh ni cakap elok je ni. Tapi tak pandai nak bagi kat yang bagus lah lagi. Tengah practice kasih tajam sikit.
Boleh, boleh. Tak ada masalah. Ah, Macam, uh, tadi kau cakap kau ambil degree dekat Suara kan? ah. Itu bila eh? Itu aku start 2016, habis 2020 lah. Hmm. Tahun ni dalam sepatutnya 2016 tapi aku sangkut dekat Koko curriculum. So Biasa. aku kena Aku faham subjek koko tu. Ni ada request nak tengok koleksi karya Hazul. request kalau nak tengok karya, antara karya-karya yang aku buat semua kat sini progress lah, yang dah siap semua aku dah simpan. Yang dekat atas meja ni ada dah sikit. Ni ada contoh Ultraman tapi tak siap lagi. Oh, yang ni guna apa? Guna material apa? Ini Ke, ke, ke tu yang patung Ultraman tu? tapi cuma aku tengah tengah custom lagi, tengah under progress, dan ada beberapa series Jackson King pun tengah buat. Aku The Modern Script pun tengah jalan lagi. Tunggu beberapa lah nak kena. Tak boleh nak ambil sebab besar. Tak apa, tak apa. Aku ingat satu work yang waktu tu show kau dekat The Link, yang kau buat stick tu eh. ah, buat Aku cukup suka benda tu. Yang tu kau guna kayu kan yang tu? guna kayu. Itu untuk show apa tak silap. Group show dekat Link kan? Tu show dekat The Link tu under, kira The Link suruh buat kat situ, ada dia contact dengan Sushi rasanya. Dan Okay. macam Sushi terus buat satu show kat situ dengan benang studio apa semua kan. Ya, aku nak tanya sikit ni. Apa nama uh, apa opinion kau tentang art scene dekat Malaysia? Opinion scene Malaysia setakat ni aku rasa menarik sebab mostly setiap tahun ada artis baru lahir, dan makin lama makin kualiti so kita punya persaingan agak tinggi dan sihat Lepas tu semua orang mesti ada target lah, work best. So macam kat situ bagi aku bagus untuk daripada segi jualan sekarang ni. Dia agak slow sikit berbanding 2014 2015 sebab mungkin ekonomi kita teruk, tapi okey juga. Cuma kalau untuk peluang tu mungkin agak susah bagi college yang lain tapi kita kena keep fight untuk dapatkan. Tak boleh komplain, tak boleh apa sebab kita minat kan. So macam kita kena fight dapatkan tempat tu. Yalah, sebab aku tengok macam kalau kita tengok art scene kita pun tak besar mana. And then these few years kan banyak juga galeri yang dah tutup apa semua. So tempat untuk kau exhibit pun dah makin kurang. Unless kalau kau buat macam dekat alternative space ataupun macam contoh link apa semua. Itu mungkin boleh membantu, boleh banyak membantu jugalah. Cuma uh, macam mana artis sebagai artis muda nak terus kekal dan terus kekal relevan lah dalam scene. Macam contoh macam batch kau dulu ada berapa orang dalam kelas dan yang masih lagi bergiat aktif dalam scene? Untuk batch aku ada dalam yang still aktif ada dalam 4-5 orang sebab tak ramai. Dalam satu batch tu ada start aku diploma 10 orang, masuk degree 15 orang, yang buat
untuk buat jadi full time tak ramai sekarang. Tapi ada lah yang balance dia yang konsisten buat lah. Mungkin sebab peluang tu kurang dan untuk fight tempat tu agak struggle lah untuk dapat tempat dekat galeri. So jalan terbaiknya banyak lah yang quit. So tak Sayang. ada. Sayang yang quit tu sebenarnya. Tapi ya. Bagi aku yang quit tu kita tak boleh salahkan dia sebab Faham, setuju. mungkin dia ada benda yang dia rasa dia dah jumpa benda baru dan dia jatuh cinta. Bagi aku tak ada masalah. Ya, betul. Setuju. Aku setuju juga dengan benda tu sebab yalah, kadang-kadang lain orang lain dia punya minat ataupun masalah dia kan. Mungkin yang nak teruskan jadi sebagai artis tu mungkin tak cukup. Dia rasa tak bersesuaian untuk diteruskan apa semua. So tak ada masalah lah sebenarnya untuk terus kekal ataupun nak quit daripada jadi artis. Tapi itulah aku just rasa macam sayang lah. Macam mesti macam macam batch aku sendiri pun banyak budak batch aku sendiri pun yang memang power tapi diorang tak dapat nak kekal sebab masalah macam kau cakap lah peluang nak dapat apa semua. Macam art scene ni very vicious. Kau kena betul-betul memang luck tu paling penting lah. Bagi aku nasib baik tu paling penting lah. Ni ada satu komen ni. Oh, okay. Dia komen tentang sekolah seni murni Pasir Berdegung. Best bro sebab kau nak attract audience yang tak tahu art. Back to basic art. Dia kira macam, tapi dia macam Muhammad Izzat ni, dia sendiri dia buka, dia ada kelas, dia buat kelas art. Yang girl orang kenal kan. Mungkin kau boleh collab kan. Dia power. Macam yang planning kau nak buka macam kelas tu buat dekat studio lah. Dan kau nak akan attack. Mungkin outdoor atau outdoor. Bergantung juga sebab aku rasa kena tengok audience, tengok sambutan dulu. Aku nak kena try dulu lah berapa orang yang nak buat yang berani untuk datang studio dan nak join lah. Kalau macam ada masalah daripada kalau tempat ni ada masalah, kalau diorang tak boleh ke sini, mungkin aku akan buat tempat lain. Tapi aku tak bagi expectation lah tempat tu kat mana. Macam target audience tu adakah audience community kampung apa nama? Adakah community kampung Lembah Jaya utama ke utara ke lain-lain ke? Kalau boleh kalau ada orang Lembah Jaya Utara nak join, itu bagus tu. Sebab boleh lah kita kongsi tip dengan dia, bagi tips, so untuk jadikan art ni sebagai career. Bagus lah kalau dia nak join. Ya, sebab aku rasa macam kalau dapat target komuniti setempat pun lagi menarik lah. Aku tak sure lah macam komuniti tempat korang macam mana kan. Tapi aku tengok macam yelah macam aku selalu tengok macam geng-geng komuniti macam dulu apa nama? Alah aku lupa dah. Dekat Kampung Jawa, Aisyah Barudin punya komuniti kan, dia buat panggil penduduk setempat untuk join. Dan benda tu memang very society centric apa semua. So dia agak menarik lah. Ni Izzat cakap, adakah Bro Hazul akan menafikan konsep show dan contemporary dalam bodywork yang Bro Hazul nak buat akan datang? Aku setakat ni aku tak spek dulu, macam aku tak spek lah aku punya ism ke material ke. So setakat ni yang untuk sekolah seni murni ni, benda yang aku rasa aku mampu aku buat. Macam contemporary dan conceptual tu aku tak tolak lah. Kemungkinan akan ada
kemungkinan akan tak ada. So macam aku tak tahu. So dia akan, so tunggu lah nanti baru surprise sikit. Okay, aku nak tanya tadi. Tapi rasa ni macam kau dah jawab jugalah sebenarnya. Ha. Soalan apa tentang kalau hang tak jadi artis, hang akan buat apa? So hang cakap memang ada beberapa point in time yang kau rasa kau nak quit apa semua kan. So kalau katalah kau quit, apa yang kau akan buat lepas tu? Nombor satu aku akan jadi petani lah sebab aku ada tanah. Tanah aku tak besar tapi macam aku akan jadi petani, aku tanam pokok, beli kambing ke, beli lembu. Ya, so. Sustainability lah. Aku akan buat community art juga lah dekat, macam contoh aku akan buat satu tempat orang buat teater ke dekat kampung tu ke apa ke, main muzik ke. So aku tak tinggal lah, aku still buat juga. Macam kau asal daripada mana? Aku asal dekat Pontian Johor. Hujan Johor. Menarik juga kan buat community something kat situ. Ya, sebab macam satu yang menarik yang pasal budak Aswara kan adalah korang belajar semua kan. Tak silap aku memang ada syllabus korang untuk korang belajar tentang teater. So macam tadi kau cakap apa sinematografi apa? Jadi Sinografi. Apa? Sinografi. Sinografi, okay. So kau belajar semua benda, kau tahu tentang teater, kau tahu tentang grafik, kau tahu tentang setting up space apa semua. Bagi aku tu something yang menarik lah. Kalau kata kau tak jadi artis pun kau boleh jadi set director, kau boleh bekerja dekat teater apa semua. Bagi aku itu something yang aku rasa sangat menarik tentang suara bila mana berlaku interdisciplinary macam tu lah. So macam kau memang asal target awal-awal memang kau nak target Aswara ke kau ada target UiTM juga ke apa art school lain ke memang target ni memang nak masuk Aswara je? Kalau mula-mula aku target UiTM sebab akak aku UiTM. So tahu aku selalu cerita kan UiTM best, UiTM cool lah apa kan. So macam aku dengar aku nak masuk lah. So kebetulan cikgu aku, nama dia Cikgu Lin lah. Dia suggestkan aku nama Aswara. Tapi masa tu aku Pomsi gagal. So macam Cikgu Lin ni dia bagi second option kat aku. So aku bernyawa lah balik. Aku masuk, dia bagi aku borang. So aku buat masuk Aswara. Dan kalau kau kat UiTM ambil apa? Ambil art juga ke? Dia muzik. Muzik, oh okay. Itu pasal yang kau nak masuk kiranya lah. Ingat nak masuk sana. Tengok ada lagi tak? Ni tanya, Hazur rapat tak dengan AI Flow 88? Rapat sikit lah, berbual tapi tak adalah macam tidur sama-sama. Macam tu lah. Hidayat Aris ni lelaki perempuan? Hidayat Aris. Oh, nama dia Hidayat Aris lah. Hidayat. Aku duk baca Hidayata. Sorry bro. Okay, so macam kita ada lagi baki lebih kurang seminggu lagi sebelum PKP habis kan. So kau ada target apa-apa tak yang dalam tempoh seminggu ni yang kau nak dapat sempena PKP? Contoh mungkin ada orang target dia nak buat 10 work dalam masa 4 minggu ni, sebulan ni. Kau ada target macam tu ke? Target aku siapkan apa yang tak siap lah. Macam progress yang aku jalan, aku buat work very slow lah. Aku tak macam orang lain produktif yang kau-kau punya. Aku buat satu work pun kadang ambil masa lama juga. Ambil masa seminggu satu work.
Dan kalau work besar pun sebab aku tekan dekat proses. Aku suka rendering. So biar aku rendering. Aku akan duduk tepu layan rendering. Memang gentil kau lah dia. Aku nampak sebab aku tengok kau punya work memang. Wah, boleh nampak lah kau punya tu. Ya, first aku silap aku first tahu pasal work kau, aku buat write up untuk show dekat Penang yang Ya, show animal tu kan. Ah, ya. tapi waktu tu kau buat drawing ke? Kau buat print Aku, Woodblock display ni. ya. Aku lupa lah. Tapi tahu lah, nampak lah. Lepas tu tengok work kau pun nampak tahu kau memang kaki render, memang memang lama tu, faham. Tapi okey lah, seminggu satu work. Bagi aku tak slow sangat lah, okey lah. Untuk tengok Kadang dengan nanti kau kan. Hmm. dia bergantung juga ada yang lebih seminggu juga. Kalau macam work besar tu kadang boleh jejak 3 minggu. Aku buat work, dia bukan satu work. Jalan sekali banyak, lepas tu render yang ni, bosan aku pergi sebelah, bosan aku pergi sebelah lagi. So macam banyak kerja. So aku punya target siapkan semua. Okay. Ni labur sedikit tanya, Hazul ni ex Aswara ke? Macam pernah nampak. Ex Aswara. Asal Um, suara. Lepas tu Megat tanya, macam mana Hazul memperoleh idea dalam penghasilan sesuatu karya? Memperoleh idea. Kebanyakan peroleh idea ni aku punya daripada pengalaman tengok movie, kadang-kadang memati. So daripada benda tu aku try, macam dapat satu benda aku try pergi selam lah. Macam aku buat research terus lah, macam visual dia kan, visual yang okey, macam tu lah. Okay, Nas komen, saya pun datang show di Penang. Artwork duit tu kan? Ada awal duit. Apa ke tajuk dia? Lupa pula. Ada katalog tu kat situ tapi tak apalah. Labur sedikit ni pun budak suara juga ke? Ini tak suara ke? Tak suara juga ke labu sedikit? Bash tahun bila? Tak reply. Ada lagi tak soalan yang terlepas ke? Oh, tadi Megat ada cakap yang apa nama, kira kau ni apa ni, budak geng studio Jalan ke Kabul ni. Ya, dulu satu studio dengan dia. Apa ni, Benyai dengan Buragas tu apa? Apa tu? Benyai lembik, lemah. Bahasa apa ni? Ini bahasa yang aku selalu sebut. Oh, okey. Bahasa tipikal. Okey, yang ni Megat tanya, macam mana kau uruskan hal berkaitan kewangan dalam memastikan kestabilan dan mengekalkan produktiviti dalam kerjaya seni? Untuk menguruskan hal kewangan, sebelum ni aku pun tak pandai urus juga, aku boros. Sekarang baru start, aku baru start simpan lah. Sekarang mostly aku dah start saving, so duit saving tu semua berguna untuk aku. So aku nak tak nak kita kena buat kerja yang datang passive income, dan kita saving untuk kalau tempoh yang lama kita rehat, kita buat kerja. So ya. Oh, Labur ni senior film. Aware. Oh, aware. Okay, kita ada lagi lebih kurang
3 minit sebelum sesi tamat, sebelum Instagram tutup kita punya live. Instagram live sebenarnya 1 jam je. Aku baru tahu juga sebenarnya. Oh, 1 jam. Okay. Okay, macam berkait dengan duit tu kan, macam berkaitan dengan kewangan untuk pastikan kestabilan tu biasanya sekejap. Tak apalah, aku dah lupa lah soalan. Sorry. Aku lupa soalan apa. Tak apa. Okay. Mungkin boleh kau nyatakan lah apa harapan kau. Kira ni kita penutup lah. Apa harapan kau untuk perjalanan seni rupa sendiri dan juga dekat Malaysia, lepas tu dengan tentang COVID-19 ni lah. Ini last word. Kalau harapan aku dekat Aksin, aku harap aku masih relevan lah sampai aku mati lah. Dan aku harap banyak galeri akan panggil, akan terima lah. So macam aku try lah untuk hasilkan work yang gila-gila dan terbaik lah. Satu lah. Dan untuk COVID ni, nombor satu aku nak kita semua ni lah kena satis jiwa lah untuk ni lah, untuk mencegah lah. Aku pun tak tahu sangat sebab benda ni pun dia berkaitan dengan kolektif kan. So macam kita kena pandai-pandai kita lah sendiri. So stay safe kawan-kawan. Mungkin ada, okay, ni last question. Ada siapa yang banyak mempengaruhi dan mendorong Hazul dalam perjalanan industri seni? Yang banyak mendorong nombor satu mak aku lah, sebab dia cakap jangan buat kerja separuh-separuh, dan bapa aku lah sebab dari kecil dia memang supply aku barang art. So untuk sekarang yang still dorong aku macam Cik Stephen Menon, Cik Suzli, Sushi Sulaiman. So aku still lah ada dalam industri. Okay, ucapan daripada Encik Stephen Menon, warmest congratulations on your achievement. Okay, kita tinggal lagi 12 saat. dia dah Instagram dah bagi tahu update lah. Okay, Zul, terima kasih kerana join kita punya sembang. Okay. Sorry. Tak sempat lah dia, tak apa. Memang dia lepas sejam dia terus padam. Ni labur sedikit dengan Nas. Imagine suruh bersajak sikit. Azul, bersajak sikit. Tak nak tumpahnya darah aku. Pandai lah. Okay, tadi kita jawab, tadi anda sempat nak jawab soalan, ataupun anda jawab tapi tak habis soalan Megat tadi, pengaruh dan dorongan dalam Aksin. Oh, pengaruh dan dorongan. Macam tadi lah, pengaruh banyak daripada nombor satu. Aku banyak daripada work Cik Sulaiman dan Cik Suzli. Dia banyak tekan dekat produk. Cik Stephen, dia banyak support aku daripada segi mana nak kena masuk show. So, macam figure ni penting lah. Cik Boy kan. So macam aku still ada, aku still buat lah. Boy, Faizal Suhaib Faizal Suhaib. Dia mengajar kat Suara kan? Dia mengajar kat Suara. Sekarang MIA pun ajar. Okay, ada apa lagi soalan? Kita dah tambah lagi ni slide. Okay, persamaan seni lukis dan seni muzik. Oh, persamaan dia proses buat pun sama, macam daripada segi kita kena faham teknikal. Nombor satu, kalau macam art kita kena faham teknikal drawing, teknikal
technical painting. Kalau untuk muzik kita kena faham lah. Kalau kita punya technical instrument kita, contoh kalau kita gitaris, kita kena faham lah kita punya dia punya scale dan apa progressive chord apa semua, dan proses idea tu sama juga inspired dari apa. So sama lah daripada hasil dia. Cuma beza dia bunyi dengan visual lah. Ni ada apa lagi ni? Ada Azul, orang tanya nak sambung sejam lagi ke macam mana? Apa ni? Rilis lagu Beragas. Nanti. Macam kau sendiri kau ada, okay, setakat ni projek apa yang dah cross dari kebiasaan yang Hazul dah jalan? Contohnya collab dengan oil and gas ke, otomotif ke? Setakat ni yang projek yang dah kebiasaan, nombor satu kebiasaan aku tak biasa mengajar. So aku dulu pernah join rakan muda, aku ikut untuk mengajar potret. So aku ajar. So aku ni pemandu sikit nak bercakap. So dari situ aku build up lah untuk jadi okey lah. So yang luar kebiasaan lagi satu, ikut sushi lah banyak. Kadang-kadang bukan benda art pun, macam kita orang masuk hutan ke apa kan, macam buat benda lain, bercampur dengan orang kampung. So macam collab dengan orang luar tak ada, belum lagi. Macam yang tadi yang pasal kewangan tadi tu, dah baru teringat. Okay. Baru-baru ni kan banyak selebriti tanya tentang kerajaan perlu bantu diorang, bantu artis daripada sudut kewangan. Kita pandang artis yang dikatakan tu sebagai artis kita lah. So adakah perlu macam obviously golongan artis adalah golongan yang paling terkesan, antara golongan yang terkesan disebabkan COVID-19 ni, especially bila mana galeri tutup, exhibition terpaksa ditunda, apa semua benda tu mengganggu kepada plot nasib artis. So kau rasa perlukah badan-badan tertentu, institusi untuk membantu artis dalam tempoh sebulan ni selain daripada bantuan yang diberikan oleh kerajaan? Kalau untuk buat masa sekarang, kalau yang kita perlu untuk daripada bantuan ni, bagi aku dia bergantung lah antara orang tu perlu tak perlu. So macam better kita ada saving lah yang penting. Sebab kalau tak ada saving agak menyusahkan. Sebab sebelum ni aku pun buat jenis boros, aku selalu tak ada saving dan tak ada apa. So macam menyusahkan lah juga. So macam sekarang untuk bantuan ni, kalau bagi aku bergantung lah. Sebab memang betul lah artis akan terkesan juga sebab aku kena tak ada kerja sebulan kan. So macam better bagi aku saving lah, nombor satu saving penting. At least ada tabung lah. Saya tabung hal kan. Yelah, sebab memang perlu. Sebab kadang-kadang kalau dapat jadi artis ni memang seronok bila work terjual kan, dapat sekali selambak kan. Contoh kalau kata buat solo ke, dapat portion kita mungkin dah lebih daripada 20,000, 30,000 dapat selambak macam tu sekaligus. Waktu tu buta mata sikit kan. Waktu tu lah semua benda nampak. Saving tu penting. So kiranya macam kiranya saving ni adalah kau rasa memang perlulah untuk semua artis, perlu ada. Okay, selain daripada tu macam kewajipan lah. Okay, selain daripada saving dan tidak boros, ada lagi tak tips atau nasihat yang boleh dikongsikan kepada artis muda yang baru nak start
masuk industri? Especially to fresh grad lah. Nombor yang untuk kalau untuk nak jadi orang baru lah yang nak masuk industri, nombor satu bagi aku jangan buat kerja separuh. Kalau kau tak jual, kau buat je. Dan kau kerja lah apa-apa. Kau kerja food panda ke, grab food ke, lukis tepi jalan ke, buat live kat Bigo ke. Oh, boleh buat duit dekat Bigo? Aku pun baru tahu juga. Hari tu kawan aku beritahu. Oh, okay. So Menarik platformnya tu. So macam untuk artis survive lah, untuk kita kena survive, cari duit pandai-pandai lah, cari pas money punya duit, saving, dan kita kalau macam lockdown ni cuti sebulan, so duduk work. Lagi satu tips, jangan spek kalau macam kita untuk artis muda lah, macam jangan spek kau style macam on style tu. Kau kena, kalau kau printmaker, kalau kau boleh konsisten printmaker je boleh, tak apa lah, tu bagus lah. Bagi aku buat semua benda lah, macam kalau kau boleh keluarkan work digital, work video, work print, work sculpture, installation, semua kau boleh keluar, lagi bagus lah, variety lah bagi aku. Sebab artis muda ni orang macam macam bagi aku dia orang tak tahu. So macam bila kita banyak kita buat, dan macam orang lama-lama orang akan notice juga kita punya kehadiran lah. So macam dia still sama kalau kita buat installation ke apa ke, kalau tangan kita buat still sama je, takkan ada bentuk orang lain. So kiranya salah satu nasihat kau adalah untuk artis muda tak terlalu kena jadi pelbagai lah, kena buat pelbagai disiplin, tak terlalu hanya fokus pada apa yang dia belajar. Contoh dia belajar buat painting, dia tak jadi painter saja, dia boleh buat sculpture, dia boleh buat printmaking. So kiranya dia boleh buat pelbagai supaya orang lebih kenal dia, lebih kurang macam tu lah kan? Dia luaskan lah, sebab bagi aku kita kena multi talent lah untuk dalam industri. Sebab kalau takkan kita nak pergi galeri dan orang akan cakap work kau ni sama macam yang lepas kan. Selalu aku dengar macam tu lah, yang selalu macam kebiasaan yang aku dengar daripada orang-orang yang komplain kan pasal tu. So bagi aku disiplin work memang kalau boleh variety lah. Antara contoh kita boleh tengok Budin lah, contoh yang bagus kat industri. Sebab Budin selalu keluar work yang kita tak expect. Ni work ni bukan macam dia punya selalu. So macam tengok Budin punya cara, aku minat lah. Sampai dia antara rujukan yang aku rasa relevan lah untuk zaman contemporary. Okay, cerita tentang Budin kan, aku teringat yang korang dulu ada satu kolektif dengan dia kan, cetak kolektif. Korang buat sampai test print 2 kan? TP2. Adakah akan ada TP3 dengan cetak kolektif ataupun dah tak ada, mungkin sampai TP2 saja? Untuk cetak kolektif mungkin kemungkinan lah. Aku tak boleh nak confirm kan, tapi aku dengar berita tahun ni mungkin ada bulan 12 cetak kolektif comeback balik. So korang tunggu lah, sebab aku pun excited juga dengar. Sebab Boy pun dah bagi tahu, Pali pun dah bincang dengan Boy semua. So untuk dari Budin aku tak dengar cerita lah. So dari mulut Boy lah yang sekarang ni aku dengar. TP1 kau join kan? TP1, TP2. Okay, ini ada soalan daripada Nas.
Dia tanya, sebagai artis, kita perlu approach gallery atau kita sendiri establish kita punya exhibition sendiri, atau maksudnya adakah kita perlu approach gallery untuk dapat show, ataupun kita boleh buat show kita sendiri perlu tanpa perlu jemputan daripada galeri? Bagi aku, kalau kau cukup connection, kau cukup apa, kau cukup macam cukup team lah, aku rasa tak apalah, kita buat sendiri lagi bagus lah. Kalau kita boleh kumpul dia secara kolektif untuk create team dan space dan tarik orang, bagi aku bagus lah untuk yang artis tu ada create satu pameran sendiri. Dan untuk propose tu pun adalah satu cara yang untuk kita dengan orang lain lah. Kalau kita buat sendiri je pun ada problem juga, sebab orang-orang kita tahu, community kita je tahu kalau kita tak keluar ke tempat lain kan. So besar sikit lah kalau kita pergi galeri ni, masuk galeri ni. So macam banyak galeri, banyak lah kita punya community lagi besar, insyaAllah. Okay, berkaitan dengan approach gallery tadi, macam kau sendiri biasanya kau approach gallery ataupun gallery approach kau untuk masuk show? Dia bergantung juga. Kalau untuk habis graduate, biasanya aku akan hantar resume, aku akan hantar CV lah, bergantung. Kadang ada galeri dia tak panggil-panggil, ada galeri dia panggil dan still dia panggil lagi. Dia bergantung dekat test galeri lah, dia bergantung kat jenis body of work kita buat lah. So far kira kau starting dulu kau memang hantar CV kau dekat semua galeri lah kiranya, dan baru galeri panggil lah. Aku ingat masa aku habis diploma, aku hantar CV dekat banyak merata tempat lah. Tapi home masa tu aku tak hantar. So, aku tak tahu macam mana cara dia. Dan aku hantar banyak dekat belah Publica. So aku ingat galeri pertama panggil aku Artemis time tu. So macam wow. So kau waktu tu show apa? Waktu tu show Begin, tajuk dia Begin, maksudnya permulaan. So macam aku propose time tu ada 5 artis, aku bawa sekali 4 artis lain lah, semasuk aku 5 lah. So start daripada tu dia dah jadi macam berekor lah. Start daripada tu ada galeri lain, masa tu banyak juga lah yang tolak. Tapi tak apa, kita buat lagi. Betul, setuju. So kiranya macam Artemis adalah kira starting point kau lah dalam industri. Artemis, aku pun memang berterima kasih juga kat owner dia, Syed Jamal dengan Yusilo. Kiranya waktu tu kau hantar proposal untuk exhibition ataupun kau hantar CV artwork kau saja? Sebab tadi kau cakap kau bawa sekali dengan lagi 4 orang kawan kan? So adakah kau hantar proposal untuk satu show ke macam mana? Mula-mula aku hantar CV, lepas tu mungkin Artemis time tu dia bagi aku satu show untuk aku, dan aku boleh select siapa. Time tu aku tak banyak kenal sangat dengan industri, so aku panggil budak-budak suara. So time tu show tu pun memang dia bagi aku kebebasan untuk cari tajuk, untuk buat kertas kerja, untuk apa semua, untuk yang dia nak, yang kita rasa boleh untuk membantu dia lah. So ni kira memang kau start bagus lah benda tu. Dia kira macam dia jadikan kau sebagai macam seolah-olah kau macam curator lah show tu kan. Okay. Dia macam
pengalaman aku juga, aku sebenarnya tak pandai buat kertas kerja. Jadi macam benda tu dia ajar aku kena belajar benda tu, buat kertas kerja untuk ni tips untuk yang artis juga. Kertas kerja penting tau. Dari segi proposal, CV, kalau korang nak create satu show, nombor satu kertas kerja lah. Itu penting lah. Okay. Ada soalan juga yang berkaitan dengan galeri ni. Macam mana kalau artis tu tak yakin atau dia macam takut nak pamerkan karya di galeri? Apa nasihat kau? So, macam tadi apa yang kau cerita, kau memang dah hantar semua, kiranya kau bukan golongan-golongan yang takut ataupun tak yakin dengan work sendiri. Kira kau tahu kau dan kau rasa work kau boleh dipamerkan, kau hantar. So kalau yang orang jenis yang macam tak berani, dia macam jenis work aku tak best lah, work aku tak best lah, apa nasihat yang kau boleh bagi? Nasihat aku buat nombor satu, build up confident lah. Build up confident maksudnya kalau kau rasa kau malu, kau tak bagus, maksudnya practice kau tak cukup. Kalau bagi aku nombor satu untuk build up confident, practice lah. Kalau kau rasa work kau, kalau kau rasa malu, confident tu sebenarnya datang daripada kita punya hasil kerja lah bagi aku. Mungkin salah satu karakter tu mungkin ada, aku pun pemalu juga. Tapi untuk kita punya career kan, so kita buang lah, build up confident, belajar bercakap, belajar connection, cari connection, belajar bercakap hari-hari, talk je, jumpa orang, kita kena kan perbualan dulu, jangan orang mulakan perbualan. Okay, so kiranya untuk siapa yang tak yakin tu, kena beranikan diri, kena build up confident dan cuba untuk berbual. Ya, cuba. Especially dengan, bagi aku especially dengan galleries lah kan, galleries dan juga artis, supaya kau boleh kenal orang, kau dah start ada connection. Macam kau dulu starting mula kau memang dah ada, kau dah tahu ke macam contoh, okay, contoh kau hantar kat aktivis kan, kau memang dah tahu ke yang owner tu kau dah kenal gitu-gitu ke dengan Syed Jamal ataupun Yusilo, ataupun kau memang redah je waktu tu? Masa tu aku ada Syed Jamal ada datang aku punya final dia punya projek, tapi aku tak pernah berbual dengan dia. So bagi aku kita kena redah lah, macam nak tak nak, kena tebal muka, kena apa, tapi pastikan kita bersedia lah, dalam keadaan mesti nak bercakap. Dan kita research lah, aku banyak tengok internet macam mana nak memulakan perbualan. So macam aku jenis tak pandai berbual tu, macam benda tu aku rujuk lah, tengok internet macam mana nak mulakan perbualan formal dan macam mana kita nak attract orang. So macam mana kita nak entertain orang tu dengan cara yang dia rasa terkesan. So macam bagi aku tu penting lah. Okay, baik, faham. Tengok sekejap, ada soalan apa-apa lagi tak? Okay, daripada labur sedikit, Hazul ada buat tour ke? Hazul ada buat tour dah? Tour apa tu? Tour tak ada lah. So macam ada resident dekat Perak, macam tu ada lah. Tour tak ada lagi. Oh, exhibit dekat Perak? Exhibit dekat show apa? Dulu under Philip Wong. Masa tu yang Ipoh punya art festival. Sekarang. Okay. Menarik. So, macam kau sendiri kau pernah pamer dekat luar daripada Malaysia ke? Singapura ke, di Filipina? Luar banyaknya kalau aku buat banyak mail art lah. Mail art, so aku send, aku post size kecil. Tapi benda tu mostly untuk charity, untuk cancer apa, dia tak ada mendatangkan keuntungan pun. Tapi untuk build up career, kita kena try lah. Tu pun tips untuk artis muda. Jangan join lah mail art ke apa, untuk
untuk kita dapat connection daripada luar, daripada mana ke, daripada kadang-kadang diorang send balik surat tu kat kita dan akan bagi bila show akan datang, dia akan bagi. Saya satu postcard je, saya A5 macam tu lah. Daripada Hoshi Comrade Putih, sebab pendapat saya kena cross cara scene macam Hazul buat. So movement kena pecahkan kebiasaan. Apa pendapat Hazul? Sebab nama cross cara scene macam tak faham sangat macam soalan ni macam mana Macam mana sekejap. Mungkin kena soalan ni mungkin pasal cross scene, kira budak art pergi masuk scene lain. So that movement, that particular movement, contoh movement fine art saja dia terpecah daripada kebiasaan. So mungkin macam tu kot soalan dia. Movement, pecahkan movement dari luar kebiasaan. Buat daripada luar kebiasaan, bagi aku nombor satu, kita kena faham core dia. Nombor satu asas. Kalau kita nak cuba benda baru, nombor satu asas lah. Kita kena faham asas dia cukup-cukup dan praktis dalam masa lama sikit dan bedalah. Oh okey, betul lah tu apa yang kita cakap tadi tu. Internet free. Oh, internet free Free sampai pukul 8 je. Oh, okey. Ada apa-apa lagi soalan yang nak ditanyakan ke apa ke? Lagi soalan kawan-kawan? Lagi soalan? Hazrul Salah Kamal. Okay, Azhar, aku nak tanya soalan yang ni soalan last lah daripada aku. Sekarang kan tengah dalam PKP, so banyak galeri dah start go on virtual exhibition. So apa pendapat kau tentang virtual exhibition? Pendapat aku virtual exhibition bagi aku bagus lah sebab kita dah try untuk something yang futurist. Kita cuba untuk benda yang, sebab sekarang ramai orang yang tak suka keluar, suka lepak dekat handphone kan. So, benda tu dia jadi part untuk dia dapat 20% dalam populasi muka bumi kan. Untuk tengok benda tu bagi aku membantu lah virtual exhibition. Dan aku tak tahu sambutan yang buat masa ni. Aku tak tahu macam mana sambutan yang orang terima dan macam mana cara orang nak beli. Aku rasa bagi untuk virtual exhibition ni memang futurist. So macam aku rasa ramai lah yang boleh tengok So macam mak aku duduk kat kampung, boleh lah tengok aku punya work ke apa. Yes, setuju. Okay, ada lagi tak apa-apa soalan yang ingin ditanya? Okay, asyik daripada tadi aku the audience saya tanya kan. Kau ada apa-apa soalan tak Azul? Kau nak bagi dekat audience ke? Apa kau? Sebelum kita tamatkan kita punya ni lah. Sebab bateri aku tak bawa charger lah. Charger aku kat luar. Dekat bilik office. So aku tak bawa charger kan, bateri aku dah nak habis lah sebenarnya. Okay, kau ada apa-apa poin-poin last kau nak bagi sebelum kita tamatkan sesi ni? Soalan dia nak tanya apa ni Pak yang dah cuak lah. Ya. Buat aku best ke? Buat aku best ke kawan-kawan? Best. Aku buat je.
Aku sebenarnya lama minat dengan work kau. Ada yang work daging kau tu, steak kau tu. Ada lagi tak work? Available lagi tak? Kau dah jual lah? Tak ada lagi, aku tak buat baru lagi. Work tu menarik gila. Aku suka betul. Okay, ada last soalan Ah, Uh, apa karakter galeri yang baik pada pendapat Azul? Oh, karakter galeri yang baik adalah maksudnya bagi pendapat personal lah. So, aku rasa galeri yang baik permulaan build up yang artis. Dan maksudnya bagi freedom lah untuk diorang, sebab bagi aku orang muda ni banyak idea, banyak ni lah, banyak fikir, banyak bukan banyak fikir, banyak benda yang diorang dah lagi-lagi zaman teknologi. So macam diorang makin pandai, makin tahun makin pandai kan. So macam bagi free roam untuk diorang buat idea diorang, maksudnya tema diorang sendiri ke apa ke, bagi diorang kelonggaran lah untuk daripada segi tu lah. Dan menerima galeri untuk yang artis sepatutnya besar. Kalau galeri yang baik, so macam tu aku rasa. Tu personal lah, orang lain aku tak tahu. Sebab bagi aku galeri yang best macam tu lah, dia menyambut yang artis dengan penuh kegembiraan lah. Yang artis datang, aku suka. Faham betul. Yelah, pada aku pun macam galeri sepatutnya, ya mungkin ada certain galeri dia ada certain dia punya niche dia nak artis yang memang dah establish. Tapi pada aku ada baik juga kalau ada galeri yang memfokuskan kepada yang artis, ataupun semua galeri tak hanya fokus pada satu kelompok saja. Mungkin galeri boleh ada satu tahun mungkin ada satu atau dua show yang memang fokus kepada yang artis. At least dia boleh membantu perkembangan seni, especially perkembangan yang artis lah, macam mana yang artis untuk bergerak. Sebab aku ingat lagi macam waktu aku mula-mula start pun payah nak tembus kat scene. Ya, betul Macam kau nak buat masuk show, aku ingat antara first show yang aku masuk, show open Shah Alam, banyak masuk open show lah. Kalau nak masuk galeri tu memang struggle sikit, susah sikit. Mungkin patut banyak galeri yang fokus pada yang artis kan, macam contoh Home, GLT dan apa semua. Tapi mungkin kalau galeri lain mungkin boleh buat macam tu lah. Kalau dia tak nak terlalu fokus pada yang artis, dia buat just satu show saja untuk yang artis. Satu atau dua show. Okay, Hosi Comrade lagi tanya, macam Hazul sendiri, tahap kebergantungan terhadap galeri lebih banyak atau alternatif sendiri? Setakat ni kebergantungan tu memang aku perlukan galeri lah setakat ni. Sebab untuk build up yang artis ni tak mudah juga. Kalau untuk alternatif sendiri, kadang-kadang orang ada macam join mana-mana lah. Macam kadang-kadang dia bukan show fine art. Kadang kita orang join gig dan pamer je work dekat gig ke mana-mana kan. So macam join je, jangan pilih tempat lah. Alternatif sendiri kalau kita boleh create, kita create lah. Macam contoh macam art ya, macam ni lah, macam kita propose dekat mana-mana space yang macam ruang-ruang yang tak pakai ke, kita buat sendiri ke. Tapi tim kena bagus lah. Nombor satu, kalau tak ada tim masalah. Bukan tak bergantung dengan orang lah. Sebab bagi aku, kalau kita hidup
kan ramai lahir memang dah ramai orang, so kita kena ada juga ada orang lah untuk bantu kita lah. Kita tak boleh seorang gak, so tu penting lah. Okey. Yang kita pergi ke dua soalan terakhir. Aku letak dua soalan terakhir Okey. Soalan daripada Hoci Comrade Putih tadi. Selain galeri, apa lagi jalan untuk cari ataupun market diri sebagai seorang artis? Oh, market sendiri. So kalau untuk marketing, no, kita dah ada media sosial nombor satu, IG, Facebook. Share je work dekat situ dan mungkin ramai-ramai orang best juga kau punya. Kalau kau punya best, orang follow lah. Kedua, kita kalau nak besarkan market luar daripada orang-orang, kita join mana-mana, budak muzik je, budak filem. Kalau dia orang nak guna work kita bagi je. So macam scope tu dah jadi besar, kita dah tak spek dia pakai ad, guna work kita dekat tempat lain. So macam best lah. Ya, aku ingat juga macam ada kawan aku dia buat kalau kau kenal ke Petak Daud. Dia dia macam hari tu diorang buat Zinfest lah. Contoh macam diorang create Zinfest. And then dalam tu juga ada yang pamerkan work. Maybe it's not really like a proper gallery exhibition punya style, tapi dia still pamerkan work. Aku ingat waktu tu tak silap aku dekat Cyberjaya Zinfest kot. Ada diorang ada macam satu slot untuk diorang pamerkan work apa semua. So pada aku benda tu penting sebab benda tu kau boleh masuk komuniti lain. Kau tak hanya fokus kepada komuniti fine art. So kau boleh pecah scene zin misalnya. Mungkin kalau macam kau cakap tadi gig kan. Gig kau boleh pecah zin masuk scene music. So kau punya audience tak hanya kepada geng-geng kau je. Audience kau lebih luas. Okay, soalan terakhir. Wah, dia daripada Nurul Atika Ika. Dia tanya pengalaman paling pahit dalam numpuk hasil. Aku tambah sikit. Pengalaman paling pahit dan pengalaman paling manis dalam numpuk hasil. Kalau pahit dia kena ada manis. So kita bagi dua-dua. Pengalaman pahit masa aku buat satu show teater lah. So show teater aku masa tu ada director, aku tak nak bagi tahu dia punya nama teater. So macam time tu aku dengan Tommy Harry buat tu. Dan kita orang tak dibayar duit lah, untuk gaji kita orang tak ada lah. So macam time tu pula kita memang memerlukan duit untuk buat work baru untuk show akan datang lah. Dan itu dapat aku kebetulan ada show cetak kolektif dan time tu Buden banyak bantu aku lah. So aku macam dia jadi macam segan lah aku dengan Buden sebab dia bantu aku banyak kan time tu. Dan sampai sekarang lah dia tak bayar dan aku pun tak tahu apa jadi kat proses kereta tu. Tahu mana ada hilang. Silaka kau je tu. Itu memang pahit lah. Pasal duit memang pahit lah benda tu. Okay. So dah cerita pahit. Yang manis pula. Manis banyak lah. So macam manis. Kalau dekat nombor satu pengalaman manis. Aku kenal orang yang aku memang nak kenal lah. Macam nombor satu, bila aku datang Suara dulu, aku pernah baca Form 6 lah. Nama Suzli Ibrahim dekat dalam buku teks Form 6.
tu aku masuk Asmara, Suzli lecturer aku. So macam wow. macam macam aku tak sangka ada di depan mata aku. Lepas tu aku jumpa arwah Syed Ahmad Jamal. Time tu show Zulkifli Yusof negaraku. Dekat Balas ni. Time tu faham satu pun dia cakap kan. Sebab aku tak tahu bahasa yang dia sebut. Memang bahasa Melayu lah, tapi cuma cara dia cakap tu aku tak faham lah. Tapi aku happy lah dekat sini sebab aku jumpa banyak orang yang aku memang nak jumpa. Ya, menarik. Faham. Yelah. At least kau pernah jumpa arwah Syed Ahmad Jamal. Aku tak pernah jumpa, just baca buku dia je lah. tak berkesempatan untuk jumpa arwah. Ya? Rezeki tu meh. Ya, tu juga. Tu bagaimana Sah. Sebab kau dapat jumpa orang yang dalam buku teks kan, buku teks zaman kita belajar, tiba-tiba kita jumpa in person apa semua. Aku doa yang mungkin nama kau pun nanti akan masuk buku teks juga. Boleh? Amin. Boleh. Sebab sekarang kita tengok yang buku teks baru, aku tak sure sama ada tu buku teks memang betul buku teks ataupun just untuk budak sekolah seni. Kan dah masuk nama, contoh nama Khairuddin Zainuddin, artwork dia ada. Lepas tu ada beberapa artis lagi, artis muda. So kira bagus lah, tu menarik lah. Sebab zaman aku belajar dulu semua yang total macam Amrul Nomar, Syed Ahmad Jamal, Piat Asar apa semua. So dia sekarang dia dah selain daripada total dia dah bawa masuk juga yang nombor baru kan. So satu masa nanti nama kau pula dalam tu, otai nanti. Okay, kita akan tamatkan Sembah Santai Arto sampai di sini saja, sampai sekarang. Okay, kita dah 1 jam 40 minit. Apa terlajak sikit tak ada masalah, asalkan kau okey aku okey tak ada masalah. Any last word untuk 13 orang viewers kita yang masih melihat, masih menonton sama kita? Any last word? Thank you join live dan akan datang korang tunggu lah untuk baru. So, aku tak nak bagi tahu detail, so tunggu lah nanti insyaAllah. Bila tu? Lepas dah masa terdekat ke? Dalam masa terdekat lah. Tapi sure bila sebab tak dapat inform tarikh yang tu. Aku pastikan akan seronok lah. Akan buat korang entertain lah dengan work baru lah. Alright, tak sabar. Serius, aku tak sabar ni. Nanti just update je dekat Instagram, kita tengok. Kita promo semua. Okay. Kongsi Comrade Putih, terima kasih Atul Movement dan Hazul Bakar sudah berkongsi hari ini. Semoga terus sukses dan sentiasa dilindunginya. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang lain yang tonton. Terima kasih Kongsi Comrade Putih sebab join kami. Dan tanyakan soalan dan berborak bersama kami. Okay, Atul Movement ingin ucapkan terima kasih kepada Hazul Bakar kerana sudi bersama kami dalam Sembah Santai Atul, dan juga kepada semua viewers daripada yang the first half tadi, the first live sampai yang ke second live. Terima kasih sebab join kami. Jika ada sebarang kekurangan ataupun kelemahan, ianya datang daripada Allah tapi dizahirkan kepada saya minta maaf untuk tu. Saya harap semua have fun. Nanti kita jumpa lagi, kita akan berjumpa untuk Sembah Santai Atul siri keempat pada 9 hari bulan. Kita akan bersama dengan syukuran ni. Okay, terima kasih sekali lagi Azul dan terima kasih semua. Alright. Terima kasih.